Baiklah, Yep. Uda, kita kembali lagi di motivasi kewangan. Segmen motivasi kewangan. Wawancara kita yang pertama hari ini dan kita akan membawakan tajuk merancang pelancongan. Mungkin ada yang terfikir-fikir untuk pergi ke luar negeri dalam masa terdekat ataupun selalunya kalau di negara kita ni kebilangannya orang hujung tahun akan mengambil peluang untuk melancong keluar. Hari ini kita akan bercerita, akan sama-sama bertanyakan kepada pakar kita ni macam mana tadi merancang kewangan kita ni agar kita ni pergi cukup perbelanjaan kita ni dan balik nanti pun cukup perbelanjaan untuk menampung kehidupan tadi. Itu yang paling penting sebenarnya. Baiklah, yang hari ini yang akan sama-sama memberigakan lagi, menerangkan mengenai dengan merancang pelancongan ialah seorang pakar kewangan yang telah pun berada di talian sekarang ini, iaitu Yang Mulia Dayang Hafizah Osili. Selamat pagi kami ucapkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jadi kita bersama dengan Puan Hafizah Osili, iaitu pakar kewangan yang akan membicarakan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perancang pelancongan, merancang pelancongan. Jadi Hafizah Osili sebagai mukadimah mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita mengapa memilih topik ini, iaitu merancang pelancongan untuk edisi keluaran hari ini. Ini kerana banyak di laman maya Ketani lah, boleh lihat sudah banyak yang ingin melancong, banyak juga promosi-promosi tentang pelancongan. Jadi sesuai untuk jadi topik untuk dibahaskan pada pagi ini bagi para penonton yang ingin melancong dan mahu mengetahui cara-cara untuk merancang pelancongan mereka lah. Memang tepat sekali ni. Hafizah, memang seperti yang kami berigakan tadi, kalau kita melihat social media saja masa ni, ramai yang sudah mengongsikan aktiviti melancong masing-masing. Jadi hati ini pun terfikir juga, siok juga teringin je akan melancong ke luar negeri ni. Tapi itu juga memang paling penting perancangan itu harus tepat sebenarnya. Jadi mungkin kalau boleh kami ajukan soalan berikutnya. Jadi macam mana caranya sebenarnya? Bagaimanakah cara untuk merancang pelancongan? Okey, so ada 3 langkah dalam merancang pelancongan ketanian ya. Salah satunya adalah merancang. Okey, ini kira ketani rancang ketani punya sebelum ketanian lah, sebelum ketani melancong. And then yang kedua, perbelanjaan semasa melancong. And then yang ketiga ni yang selalu orang lupa, perbelanjaan selepas melancong. Jadi kalau ketani lihat dari sini, ini adalah fasa-fasa sebelum, selepas, semasa dan selepas ketani melancong. Setiap fasa ni mesti ketani rancang dengan lebih awal lah supaya ada kekejutan dengan semua perbelanjaan yang ketani akan dapat lah. Iya, jadi merancang itu penting ya untuk kita mengetahui, yang untuk memastikan kita melancong itu dengan sempurna. Kita ni harus mengetahui bajet untuk makan berapa ya, bajet untuk kenderaan ataupun transport berapa. Itu yang penting jadi seterusnya ni Osili, mungkin boleh Puan Osili terangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan langkah-langkah merancang. Ini penting ni untuk kita mengetahui bersama mengenai dengan langkah ataupun strategi untuk kita ni melancong ini. Silakan. Okey, so langkah pertama iaitu merancangkan. So ketani perlu tetapkan 4 perkara, iaitu bila ketani akan melancong, sudah tu berapa lama ketani akan melancong, 3, di mana destinasinya dan apa aktiviti yang akan ketani buat di sana. Okay, I know there are macam ada banyak orang macam kalau diorang biasanya aku ke sana, lihatlah apa yang akan ku buat. But itu actually will buat budget yang ketani set itu will be more than that. So bisailah kalau ketani rancang dulu akan ketani buat. So dari sini dapat ketani cekkan dan membuat penyelidikan harga ke laman web untuk harganya ataupun anggaran harganya jika ketani memilih destinasi itulah. And then macam masa tempoh itu pasal ia pun depend masa kira ni orang ada festival ke masa tu atau indah. So ia also tertakluk kepada negara yang dikunjungi juga. Dan tidak lupa juga mengenai pertukaran duit ketani ke negara tersebut. Pasal bagi yang membawa cash banyak untuk dibelanjakan di sana kan tu. So itu salah satu ketani mesti rancang lah sebelum ketani memulakan yang selebihnya. Tapi yang ini kira masa merancang ni, you rancang juga untuk
semasa dan Juga selepas selepas. ya. Semasa dan Ya, selepas. kalau bercakap mengenai dengan aktiviti ya, aktiviti untuk merancangkan. Kalau saya aktiviti makan saja ni. Betul. Kalau ini saya cepat. Sama lah aktiviti makan apabila berada di luar negara. Dan Dayah Hafizah kan bertanya juga, macam kadang-kadang saya amat bersetuju sekali. Yang paling penting ialah perancangan. Ya. Perancangan itu amat penting dalam usaha kita ni untuk orang merancang masa kita ni agar tidak terbuang, agar tidak habis masa begitu sahaja. Nanti sekarang holidaynya orang melancong seminggu, tapi lepas seminggu banyak tempat yang sempat diaga. Pasal mungkin perancangan yang kurang memuaskan dan juga kepentingan dari segi merancang kewangan. Macam saya juga ada kenal sebenarnya rakan yang jenis indah merancang. Kalau saya mesti dirancang. Ada yang ia nak merancang, ia cuma pergi ke sana dan lihat apa yang ada di sananya. Nanti memikirkan. Jadi kalau pandangan Hafizah sendiri macam mana yang jenis orang yang orang mungkin yang melakukan sedemikianlah? Itu actually berbahaya sebab ketani dah tahu berapa ketani will anda pulang tu budget belanja. Unless macam at least ni kalaupun macam salah satunya kalau anda lah I'll go to yang the second step perbelanjaan semasa melancong kan tu kiranya. So Ania sekiranya ketani kan pergi ke negara ani. Ketani tahu apa saja kan tu. So we do research macam ke mana kan tu. Impossible ketani boleh buat semuanya dalam macam sekiranya seminggu ataupun kadang-kadang 5 hari saja kan pelancongan tu. So dari sana ketani macam walaupun ketani mau macam freestyle, at least ketani tahu kalau aku kan kemari berapa harganya, kemari berapa harganya. So at least dapat dirancang dari stand satu daripada macam orang membuta ke sana macam aku apa sajalah yang sana. And then pasal kalau biasanya macam macam perbelanjaan masa melancong atau macam makan, taksi dan pengangkutan awam atau ketani membeli belah tu pun ketani dah tahu kan tu. Macam melimitkan diri ketani kadang-kadang murah je kalau aku borong balik macam aku payah banyak bali lagi apa kan di Brunei macam tu. Macam we have satulahnya orang and then tourist spot lagi apa. So kalau boleh maybe kalau orang yang macam kan freestyle boleh just list out semua the tourist spot atau you just perlu tahu berapa harganya. So dari sana dapat ketani budgetkanlah, ketani anggarkan budget yang ketani mau. So and then other things juga macam kalau biasanya kan selalunya lah for ada orang diorang indah pakai taksi, diorang ikut pengangkutan awam ke apa. So since lama sudah ketani indah ke sana arah negara tu, mungkin ada perubahan kan dari segi harga apa. Ketani still dapat research, menyelidiki berapa sudah tu. Kalau indah pun macam kalau ketani macam takut macam dah cukup, ketani boleh tambah 100 ataupun 500 dari budget yang telah ketani tentukan. So at least ketani ada ekstra. And then penting juga membuat anggaran menggunakan mata wang negara tu jangan pakai ketani punya currency lah orang. And then salah satunya mungkin kalau ia kan macam mana tu macam ia kan mau buat aku sana baru tu adakan budget lah. Pasal ada and then make sure ada extra labe just in case ada emergency juga masa ketani melancong tu. Iya, jadi pentingnya untuk maybe silakan. Maybe boleh juga kalau kan men-save sedikit-sedikit macam kalau merancang atau 3 bulan ke 6 bulan baru kan melancong kan, ketani boleh tukar duit ketani sedikit demi sedikit sebelum ketani melancong supaya indah kerasaan menyimpan ke duit dorang. Sebenarnya indah kebelangan benar. Kebelangan betul. Macam kalau saya Intan dan Hafizah kalau melancong, saya sering dibuat satu tempat macam mungkin beg alih-alihnya orang disimpan duit yang untuk emergency sahaja.
yang bukan untuk dipakai, tetapi mungkin kadang-kadang walaupun tadi sudah membuat perancangan, mungkin ada perubahan dari segi nyorang pertukaran kewangan, pertukaran duit ataupun mungkin tiket masuk ke tempat tarikan dan sebagainya lebih daripada yang tadi dijangkakan. Jadi barutah masa tu akan menggunakan duit yang ekstra ni. Rasanya memang penting lah yang setakat ini yang telah saya buat memang cukup adalah nyorang membantulah sebenarnya. Betul tu Dini ni. Apatah lagi ketika ini kalau kita ni melancong, perlunya kita ni mendaftar untuk mendapatkan insurans ni. Itu merupakan jadi satu juga lagi untuk kita ni membagikan kewangan kita, ya, bukan sahaja semasa melancong. Jadi ni Puan Afizah mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita, ya, di mana kita selalu ni untuk merancang perbelanjaannya lupa, ya, untuk merancang belanjaan selepas melancong. Jadi mungkin boleh Puan yang terangkan kepada penonton kita dengan lebih lanjut lagi bagaimana untuk kita merancang selepas kita ni melancong. Apa yang perlu dititik beratkan? So, selepas melancong itu kan normally pasal biasanya kalau kita ni lah lepas melancong macam dalam sebulan atau mungkin kita ni melancong 2-5 hari. Kalau kita ni dah setkan budget macam kita ni ikut atau indah berwaspada semasa kita ni melancong, kita ni boleh lupa yang kita ni nanti balik jua, kerja jua kan, so everything. So jadi jangan lupa. So kita ni masih perlu membayar bil-bil seperti bil telefon, bil air, bil karan dan lain-lain. Sama jua dengan perbelanjaan harian kita ni. Dan petrol kereta untuk ke kerja, pinjaman dengan bank jika ada dan lain-lain lagi. So disarankanlah sebelum belayar itu membayar semua bil-bil ini sebelum itulah. So macam bil-bil ataupun yang pinjaman bank itu kita ni boleh awal bayar macam sekiranya kan kata ini kan belayar masa pertengahan bulan 12 kah jadi kita ni bayar di permulaan bulan 12 itu supaya masa kita ni balik everything sudah settle. Tapi kalau macam perbelanjaan harian dan petrol kereta itu memang kita ni dah dapat bayar awal kan. So kita ni simpan arah sampul kah ataupun di mana-mana sajalah. Yang penting jangan dibawa belayar duit kan. Supaya masa balik dapat menggunakan duit tersebut untuk perbelanjaan macam ni. Ya, yang pentingnya kita ni belanja jangan berhabis lah. Baju kita ni kenang, ya, selepas kita ni belayar ni kita ni akan menjalani kehidupan seperti biasa. Betul. Yang tadi mau sebenarnya Intan dan Afizah kalau sudah budget atau nyorang lari akhirnya memakai kredit kad. Jadi menambahkan hutang yang mungkin sudah ada, ditambah lagi hutang. Syoknya nyorang sekejap sahaja berada di luar negeri, berhabis membali dan sebagainya. Apabila sampai ke Brunei, minyak belum berisi, habis sudah duit kan ya. Menunggu terima hujung patah lagi. Satu peringatan yang baik sebenarnya untuk kami fikirkan. Ya, betul ya. Ini adalah satu kelebihannya dan juga manfaat untuk kita membawakannya mengenai dengan segmen motivasi kewangan di mana kita membicarakan mengenai dengan merancang pelancongan. Jadi seterusnya ni ya Puan Afizah mungkin ada langkah-langkah ya yang mudah untuk diingati buat penonton kita. Okay. So ada 3 langkah yang very simple saja untuk kita semua dapat ingati. Just remember merancang dengan lebih awal. Jangan macam aku akan belayar bulan depan, so aku dah ada saving, dah ada apa, dah ada macam mana tu, itu bahaya. And then berwaspada selalu dalam perbelanjaan semasa melancong. Bukan itu saja, masa melancong I think kita ni pun ada pernah dengar there are macam scammers in terms of tu kan, nyorang tempat pelancongan atau apa. So berwaspada jua, bukan dari segi kewangan membeli belah apa tu ya jua. And then jangan lupa yang ketiga, sediakan perbelanjaan selepas melancong, sebab jangan lupa kita ni balik semula dalam sebulan itu kita ni hanya melancong beberapa hari saja. Tapi baliknya kita ni still have to penyorang go through kita ni punya daily life lah. So jangan lupalah untuk menyediakan perbelanjaan selepas melancong ni. Kalau Indah pun kita ni set awal supaya Indah terkacau dengan apa yang kita ni akan membali-bali masa melancong lah. Betul, tepat sekali. Melancong hanya sekejap sahaja, selepas tu balik ke negara sendiri, bermulalah realiti sebenarnya. Apa yang akan dibayar dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, mungkin untuk penutup segmen kita hari ini, segmen motivasi kewangan, kami ingin memberikan peluang kepada Puan Afizah. Mungkin untuk memberikan kata-kata akhir kepada penonton, silakan.
Okay, so saya harap apa yang saya telah kongsikan bermanfaat kepada para penonton lah. And then kalau sekiranya ingin menghubungi kami in terms of finance ke apa, bolehlah di email ask.fpp@outlook.com ataupun ke laman sosial kami di Facebook FPAB ataupun Instagram FPAB_BN lah. So kalau ada sebarang pertanyaan untuk macam macam mana akan merancang kewangan kita, bolehlah hubungi di sana. Iya, jadi itu dia mengenai dengan merancang pelancongan memang tepat dan juga beri manfaat sebetulnya. Betul. Untuk mengingatkan kita, memberi kesedaran kita untuk kita ni merancang ya sebelum bepergian dan juga selepas kita ni belayar. Jangan saja ya kita ni ya seronok ya apabila belayar berhabisan tapi sudah balik ke negara sendiri, ni tahu apa yang dibuat, ni tahu apa yang dipakai duit untuk membayar itu ini. Alhamdulillah. Satu perkongsian yang baik, jadi kami harap dapat menambah nilai ilmu pengetahuan kita ni bersama, khususnya kepada penonton Rampai Pagi untuk edisinya pada hari ini. Baiklah, kami mengucapkan keluarga Rampai Pagi mengucapkan terima kasih kepada Puan Hafizah Osili kerana berkesudian untuk memberikan penerangan mengenai dengan topik yang cukup penting sekali untuk hari ini, merancang pelancongan. Terima kasih kami ucapkan. Sama-sama.